petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Day to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam Ranau hebat mengungguli kecemerlangan, salam SK Timbo Excellent, sepakat menggenggam kecemerlangan, salam CDL Cikgu Tertabang. Pada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Melayang serindit di atas permatang, berbau berkicau di ujung muara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, membuka bicara. Hadirin sekalian, saya Cikgu Fazil Masibu dari SK Ranau akan menjadi moderator pada sesi hari ini. Seperti biasa, sesi rasmi akan bermula tepat jam 3 petang. Jadi kita akan ada satu sesi perkongsian pendek mingguan untuk menjadikan ruang menunggu kita lebih bermakna. Perkongsian ini akan disampaikan oleh seorang individu yang cukup terkenal sebagai co-motivator dalam dunia pendidikan. Untuk pengetahuan semua, ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil dari didikan beliau, karena beliau merupakan mantan pengarah IAB yang bersara pada Oktober 2000. Mantan penyelidikan School of Education, University of Nottingham. Dan sekarang beliau bergelar aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam majelis kebangsaan MPPK. Baiklah, tanpa membuang masa, saya persilakan Datuk Dr. Mahinder Singh untuk sesi snippet reflect on yang bertajuk berupaya atau kurang upaya. Dipersilakan Datuk. Selamat petang dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada semua peserta kita untuk sesi kita pada hari ini. Dan tajuk saya, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini ialah berupaya atau kurang upaya. Dalam banyak-banyak sesi atau di sekolah di mana kita mengajar atau di mana juga kita berada, walaupun di college vocational, di IPG, di PPD, di kementerian dan sebagainya. Sudah pastinya kita akan kenal pasti keupayaan-keupayaan yang berbeza di antara kalau di sekolah anak murid kita. Maka kelebihan atau kelainan upaya ini adalah satu yang mungkin kita perlu beri perhatian. Kerana kadang-kadang kita sangka bila pelajar kita tu tidak hebat dari segi akademik, dia tidak mempunyai keupayaan yang lain. Tapi walhal kita tahu bahawa anak murid kita ini kadang-kadang hebat. Dia tak pandai dalam akademik, dia hebat dalam sukan. Ada yang tak hebat dalam akademik, tapi dia pandai dalam bidang muzik dan sebagainya. Saya masih ingat pada tahun 80-an bila saya jadi seorang guru di sebuah sekolah. Zaman itu kalau pelajar tak melepasi SRP, maka mereka gagal. Tapi yang aneh ya, pelajar yang gagal SRP ni, kemudiannya saya jumpa, dia hebat. Dia kerja di kedai motor. Dia yang hebat ni boleh repair motosikal saya. Jadi saya terfikir juga zaman itu. Kata, hebat juga murid ni. Tak apa, dia gagal SRP, tapi dia ada kemahiran. Kemahiran yang berbeza. Kemahiran yang beliau dapat pelajari. So, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita bersama ya, menonton, melihat video yang akan ditayangkan. Next slide, please. You want to sing? Which song? Someone you love. This one? I'm going under and this time I feel there's no one to say. I
need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you number the pain. Not a day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled a rug. I was getting kinda used to being someone you love, and I then close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. Baby, still innocent till I come back alone. For another day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled a rug. I was getting kinda used to being someone you love. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, di sekolah kita akan sentiasa jumpa pelajar-pelajar kita yang mempunyai keupayaan-keupayaan yang berbeza. Dan kadang-kadang kita sebagai cikgu, sebagai pentadbir sekolah, di mana jua kita berada, mungkin kita boleh sediakan ruang dan peluang di zaman yang penuh dengan teknologi ini. Kalau kita lihat video tadi dengan komputer braille itu, kalau kanak-kanak itu dapat nyanyikan lagu itu dengan begitu baiknya, dengan suara yang merdu. So, di sekolah, kita carilah apakah permata-permata yang ada dalam kalangan anak murid kita. Kita beri mereka sokongan. Akhirnya, kalau ikut falsafah pendidikan kebangsaan, kita nak pelajar yang serba boleh, yang hebat dari segi fizikal, mental, sosial, emosi dan juga spiritual, rohani. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita kadang-kala terbawa bahawa perkara yang paling penting dan yang paling kita sanjung tinggi adalah kelebihan akademik dan keputusan peperiksaan. Tapi walhal dalam dunia yang sebenar, pelajar kita mempunyai kelebihan dan kebolehan yang berbeza. Marilah kita sama-sama beri sokongan kepada kelebihan-kelebihan yang berbeza ini yang terdapat dalam kalangan pelajar kita. Last slide, please. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, ilmu itu boleh datang daripada pelbagai sumber. Kita meneroka ilmu tersebut. Sesi CDL ini juga merupakan satu persada di mana anda menempuh ilmu yang baru. Books are the training weights of the mind. Buku adalah beban latihan untuk minda. Bacalah dan dapatlah ilmu ini. Dan bagi cikgu-cikgu, seperti biasa, work hard in silence. Let your success be your noise. And please don't forget, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk atas sesi snippet study yang sungguh bermakna dan boleh memberi inspirasi serta panduan kepada kami para pendapat saya. Setiap individu mempunyai kelebihan tersendiri, walaupun kelihatan kurang upaya. Mereka tetap mampu berjaya dalam bidang tertentu. Oleh itu, sebagai seorang pendidik, kita harus memberi sokongan dan galakkan kepada mereka. Semoga kita terus mengurak langkah, mencari ilmu untuk jadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Mahinder Singh atas sesi perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, teruskan dengan sesi hari ini.
sekali lagi kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Jen PPD Kota Kinabalu, salam Ranau hebat, mengungguli kecemerlangan, salam SK Timbua Excellent, sepakat menggenggam kecemerlangan, salam CDL Cikgu Minta Tabang kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mahinder Singh, penceramah CDL siri ke-120, Cikgu Helson Justin, Cikgu Isni, dan Cikgu Jaida Wasili, Cikgu Annie Wong, Puan LC Sharon Gilup, Koordinator CDL Cikgu Minta Tabang, Sabah, para pengetua dan guru besar pada pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya, dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya Cikgu Fazir Masibu dari SK Timbua Ranau akan menjadi moderator pada sesi hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri 122 Cikgu Minta Tabang yang juga bermakna Cikgu bantu Cikgu untuk pengetahuan semua. Minta Tabang adalah perkataan yang diambil dari bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online. Sesi tuan-tuan dan puan-puan para pendidik sekalian. Objektif CDL hands-on pada hari ini ialah yang pertama, berkongsi ilmu dan kemahiran. Yang kedua, membangunkan kompetensi guru. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan. Dan keempat, membina jalinan dan jaringan berterusan. Cikgu-cikgu boleh scan QR code dalam paparan untuk menyertai grup Telegram atau WhatsApp rasmi CDL di sini. Anda akan dapat maklumi tentang ciri perkongsian seterusnya di CDL. Pada kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah-penceramah CDL siri 122 kita pada hari ini. Berikut saya bacakan biodata pembentang-pembentang dari SK Timbua Ranau yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Yang pertama, Cikgu Helson Justin merupakan guru penolong kanan pentadbiran SK Timbua Ranau, telah berkhidmat selama 10 tahun dan beliau juga adalah guru inovasi terbaik Jabatan Pendidikan Sabah dan merupakan Edufluencer 3.0 KPM. Pembentang kedua, Cikgu Izlin Laduni, merupakan seorang guru pemulihan dan telah berkhidmat selama 8 tahun. Yang ketiga, merupakan guru matematik, telah berkhidmat selama 23 tahun dan merupakan guru ikon inovatif SK Timbua. Orang yang telah selama 20 tahun. Baiklah, dalam CDL on Asian Sabah siri 1 Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh terus bertanya jika ada kemusykilan di dalam ruangan chat. Dan saya atau para pembentang akan membacakan soalan Anda bila ada ruang dan peluang. Baiklah, dipersilakan para pembentang untuk memberikan perkongsian. Silakan cikgu. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita pada petang ini, Cikgu Fazir Masibu yang merupakan seorang guru di SK Timbua. Terima kasih Cikgu atas kerjasama dan juga komitmen yang telah diberikan. Selamat petang, salam sejahtera saya ucapkan kepada rekan-rekan guru yang bersama-sama di dalam platform digital kita pada petang ini. Terima kasih kepada CDL Hands-on, Online Session Sabah, dan juga Panelisi yang telah memberikan peluang demi peluang kepada khususnya SK Timbua bagi menyampaikan perkongsian. Bersama-sama saya pada petang ini, saya sendiri, Cikgu Ezlin,
Cikgu Eni Wong, dan juga Cikgu Jaida. Kami akan membentangkan sebuah eh, inovasi bahan bantu belajar yang dinamakan sebagai Tutuku Belugu. Jadi Tutuku Belugu ini merupakan eh, inovasi yang diambil daripada perkataan bahasa dusun yang bermaksud pembaris bulat. Jadi untuk penerangan lebih lanjut, kita akan lihat di dalam pembentang yang seterusnya. Baiklah, untuk ice breaking, saya ingin bertanya kepada guru-guru yang ada bersama-sama dalam talian pada petang ini. Eh, Jika Anda adalah seorang guru matematik, boleh jawab dengan emoji api. Nah, jadi boleh lihat, boleh bagi di ruangan chat, boleh pilih emoji api. Dan jika kamu adalah merupakan guru-guru matematik, boleh berikan respon. Nah, kalau bukan guru matematik, boleh memberikan emoji peace, ataupun eh, simbol dua jari. Begitu. Terima kasih Cikgu Tina, seorang guru matematik. Ada lagi guru-guru yang lain. Pada petang ini merupakan satu perkongsian yang santai, tetapi akan sampai kepada semua guru-guru, di mana perkongsian ilmu pada hari ini sangat penting, khususnya untuk guru-guru matematik dan juga bukan matematik. Karena saya yakin dan percaya perkongsian pada petang ini akan memberikan inspirasi, cetusan, idea tentang bagaimana guru-guru boleh membina bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar di kelas. Terima kasih Cikgu-Cikgu, Cikgu Kasturi, Cikgu Padilla, terima kasih Cikgu Hazela Wati dari SK Nyaris-Nyaris. Oke, Cikgu In 26, Cikgu Rohayati Nur, terima kasih Cikgu. Saya bacakan nama-nama guru-guru yang bersama-sama di dalam ruangan kita pada petang ini karena saya sangat menghargai. Oke, juga bersama-sama kita Cikgu Igustia Harun. Terima kasih Cikgu karena sentiasa menyokong CDL. Cikgu Medona, Cikgu Medona guru bahasa Inggris kah? Ya, betul. Terima kasih Cikgu Medona. Jadi demikian sedikit ice breaking yang kita laksanakan pada petang ini, cukup menggunakan emoji yang ada di dalam Zoom ini, karena kita melihat ada Cikgu Umi juga. Terima kasih Cikgu-Cikgu yang bersama-sama yang telah memberikan respon yang sangat baik ya, dan menggalakkan pada petang ini. Di baiklah, saya akan teruskan pembentangan pada petang ini. Baiklah, merujuk kepada surat SPI mengenai rekod pengajaran dan pembelajaran bilangan 399. Di sini kita dapat melihat bagaimana ini merupakan pekeliling yang menyatakan kepentingan RPH dan RPT sebagai dokumen utama seorang guru. Jadi ini merupakan seperti yang tertera dalam screen, ini merupakan SPI Iktisas bilangan 3 1999, di mana di sini diwajibkan guru menyatakan secara spesifik objektif pembelajaran yang ingin dicapai, dan ini secara langsung melibatkan penggunaan bahan bantu mengajar di dalam kelas. Jika kita lihat di dalam keseluruhan pengajaran di dalam kelas, bahan bantu mengajar ini adalah merupakan satu elemen yang penting, bukan hanya sebagai tambahan, tetapi menyokong kepada pencapaian objektif pengajaran kita di dalam kelas. Jadi saya percaya pada petang ini kita akan melihat ada sebuah idea tentang bagaimana ada satu inovasi bahan bantu belajar yang akan digunakan mungkin guru-guru di seluruh platform yang sedang bersama-sama di platform pada petang ini, boleh mendapatkan idea dan kita akan saling berkongsi. Jadi berikut merupakan signifikan kepada penyediaan bahan bantu belajar. Kita melihat kepada tiga dokumen. Yang pertama, berdasarkan kepada wawasan kemakmuran bersama 2030, WKB 2030. Dan kedua, berdasarkan kepada aspirasi ke arah industri 4.0, IR 4.0, dan juga visi KPM. Di mana ketiga-tiga dokumen ini menuntut kepada pembangunan modal insan yang berkualiti dan berdaya saing. Nah, saya fokus kepada visi KPM sendiri, bagaimana kenapa penyediaan bahan bantu belajar ini sangat
penting kepada guru-guru di dalam kelas. Yang pertama, kita ingin membentuk murid secara holistik, yaitu JERIS sesuai dengan falsafah pendidikan kebangsaan, jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Yang kedua, kita ingin menyediakan pendidikan berkualiti untuk semua. Jadi tidak ada murid yang ketinggalan di dalam pendidikan, akses pendidikan yang berkualiti, di mana dengan menggunakan bahan bantu belajar ini, saya percaya akan memberikan impact yang tersendiri, impact yang besar kepada pengajaran guru-guru di dalam kelas. Selain itu, kita melihat kepada pelestarian pendidikan murid bertaraf dunia, di mana kita melalui bahan bantu belajar ini, sebentar saya akan kongsikan ada 3 bahan bantu belajar yang boleh kita gunakan di dalam kelas. Dan sekarang ini kita telah masuk ke dalam dasar pendidikan digital dan sudah pasti salah satu daripada 3 elemen bahan batu belajar yang saya akan kongsikan sebentar lagi itu adalah tentang pendigitalan. Dan yang keempat adalah kita ingin memperkasa guru dan pemimpin sekolah, di mana kita melihat signifikan kepentingan bahan bantu belajar ini bagi anak-anak murid kita di dalam kelas. Baiklah, ini merupakan jenis-jenis bahan bantu mengajar yang ada di dalam kelas. Yang pertama berasaskan fisikal dan konkret, yang kedua berasaskan activity dan interaksi, dan yang ketiga itu berasaskan teknologi, seperti mana yang saya kongsikan tadi berkaitan dengan pendigitalan. Yang pertama adalah merupakan berasaskan fisikal dan konkret. Ini merupakan satu bahan secara mewujud yang tangible, yang boleh disentuh, dipegang, dan dapat dirasakan oleh anak-anak murid kita. Dan ini sangat sesuai untuk murid-murid khususnya di tahap 1, murid dari tahun 1 sehingga tahun 3, di mana penyampaian ide secara abstrak itu dapat dikonkretkan dengan menggunakan bahan-bahan bantu mengajar secara mewujud ini. Mungkin guru-guru yang ada di dalam platform pada petang ini ya, dan dimanapun yang sedang menyaksikan baik di YouTube, saya percaya sewaktu zaman murid-murid 90-an 80-an, kalau kelas matematik akan diminta untuk membawa segumpal ataupun seikat batang kayu, batang-batang kayu ataupun batang-batang bambu yang telah dihiris, yang dibentuk dengan cantik. Jadi itu akan digunakan sebagai pembilang untuk membilang nomor-nomor yang akan diberikan oleh guru di dalam kelas. Nah, ketika saya merenungkan itu merupakan satu bahan bantu belajar yang sangat mendorong dan memotivasikan serta memberikan impak yang besar dalam pembelajaran, khususnya di dalam matematik. Nah, yang kedua berasaskan activity dan interaksi, di mana kita mulai melihat ada bahan-bahan bantu mengajar ini adalah berpusatkan, berteraskan, dan berorientasikan activity yang memerlukan interaksi secara 2 hal lah, yang melibatkan guru dengan murid, murid dengan murid, dan juga murid dengan bahan yang akan diberikan oleh guru. Berasaskan activity dan interaksi ini merupakan satu activity yang bagi saya secara pribadi satu pendekatan yang sangat menarik, di mana kita dapat melihat penglibatan murid-murid itu secara menyeluruh. Kalau kita lihat dalam standard 4 SKPMG 2, di dalam ada 6 elemen yang dinilai, yang ke-6 itu adalah murid sebagai pembelajar aktif, di mana kita boleh melihat bahan bantu belajar yang melibatkan activity dan interaksi ini, kita dapat mendapatkan marka yang penuh dalam elemen murid sebagai pembelajar aktif, di mana kita dapat melihat bagaimana murid itu mengaplikasikan dan menggunakan ilmu yang mereka terima itu di dalam situasi, di dalam setting yang sebenar di dalam kelas. Nah, yang ketiga dan terakhir itu adalah merupakan bahan bantu mengajar, bahan bantu belajar yang berasaskan teknologi. Sekarang ini kita melihat ada banyak bahan-bahan bantu belajar yang menggunakan konsep pendigitalan, di mana pada 30 November tahun 2023, di mana sudah diluncurkan dasar pendidikan digital, di mana itu memberikan impact, telah mengubah landscape bagaimana cara guru-guru mengajar dalam kelas. Dan ini mengubah gambaran ataupun keseluruhan sistem pendidikan kita, di mana kita mulai melihat keperluannya praktek pendigitalan di dalam kelas. Nah,
Eh, bagi bahan bantu mengajar berasaskan teknologi, kita mulai melihat kepada penggunaan seperti aplikasi ChatGPT, OpenAI, dan Gemini. Itu adalah merupakan aplikasi-aplikasi yang sangat baik dapat diterapkan dan kita dapat gunakan di dalam kelas. Dan kalau kita lihat em, permainan yang seperti dalam Thailand seperti Roblox, Minecraft, kita boleh menghasilkan coding dan sebagainya menggunakan ChatGPT, dan kita boleh uh, membimbing dan membantu murid-murid kita untuk belajar dengan setting teknologi ini. Seterusnya, saya akan kongsikan tentang perbezaan dan ciri-ciri utama kepada BBM dan juga BBB. Mungkin di sini ada guru-guru yang mungkin masih belum masih keliru ataupun belum mendapatkan ide. Yang pertama itu adalah merupakan BBM. BBM ini adalah merupakan singkatan kepada bahan bantu mengajar. Manakala BBB, triple B adalah merupakan bahan bantu belajar. Kalau kita lihat di paparan screen itu saya sudah kongsikan ada 6 ciri-ciri utama yang membedakan tentang BBM dan juga BBB. Bagi BBM, fokus pengguna adalah kepada guru itu sendiri, manakala bagi BBB adalah kepada pelajaran murid. Tujuan utama bagi BBM adalah untuk membantu guru. Manakala untuk BBB adalah merupakan satu inisiatif guru-guru agar murid-murid dapat belajar secara mandiri. Mereka dapat menguasai konsep, mengembangkan kemahiran yang telah dipelajari. Seperti mana yang saya kongsikan di dalam bahan bantu belajar menggunakan kaidah activity ataupun interaksi. Seterusnya bagi peranan, bagi BBM, guru adalah merupakan orientasi bagi BBM adalah menyokong kepada pengajaran guru. Manakala bagi BBB sudah pasti itu mendorong kepada penerokaan, uh, exploration, knowledge exploration di dalam kalangan murid. Bagi contoh umum yang kita boleh lihat dalam BBM sudah pasti ada papan putih interaktif, slide presentation, demonstration video daripada guru. Manakala bagi bahan bantu belajar kita boleh sediakan seperti aplikasi pendidikan interaktif sesuai dengan menjawab kepada konsep pendigitalan. Kita boleh sediakan bahan bantu mengajar belajar secara maujud dan bahan bantu belajar yang melibatkan activity dan juga interaksi dua hal lah. Guru dengan murid, murid dengan murid, murid dengan bahan. Seterusnya yang terakhir yaitu daripada konsep interaksi, di mana BBM ini memerlukan guru berinteraksi dengan BBM, di mana murid guru dapat berinteraksi dengan BBM dan mulai memerhatikan informasi yang telah diberikan oleh guru-guru. Bagi bahan bantu belajar pula, di sini murid dapat berinteraksi secara langsung dengan bahan yang telah disediakan. Terima kasih cikgu-cikgu yang baru hadir, Cikgu Roslan, Cikgu Priscilla, kami sangat menghargai. Terima kasih cikgu. Seterusnya kita akan pergi kepada isu utama di dalam penyediaan bahan bantu belajar. Di sini ada 4 isu yang ingin saya ketengahkan dan saya percaya ini terjadi merupakan isu yang sangat penting untuk kita bincangkan dan kita kongsikan pada petang. Yang pertama dari segi ketersediaan dan kecukupan bahan bantu belajar. Oke, bagi sekolah-sekolah khususnya di sekolah pedalaman mungkin ketersediaan kecukupan bahan bantu belajar ini sangat kurang. Namun di sini menuntut guru-guru untuk menggunakan inovasi dan creativity untuk menghasilkan bahan bantu belajar yang ada dalam setting secara semula jadi di dalam nature mereka, di mana itu merupakan satu tools yang sangat powerful untuk digunakan untuk menyokong kepada pembelajaran murid. Dan yang kedua adalah bagaimana pengurusan dan juga penyelenggaraan, di mana kita tahu bukan semua sekolah memiliki tempat ataupun ruangan untuk menyimpan bahan-bahan bantu belajar ini. Mungkin kita akan mengalami ada sekolah yang akan menghadapi bencana banjir, ada juga sekolah yang mungkin menghadapi bencana-bencana alam yang lain. Dan tidak kurang ada bencana ataupun serangan-serangan daripada serangga dan juga pun hewan-hewan perusak.
Jadi ini merupakan isu yang sangat yang kita dapat lihat, kita dapat ketengahkan. Yang seterusnya adalah merupakan dari segi penggunaan dan juga keberkesanan bahan bantu belajar tersebut. Di mana bahan bantu belajar ini em, kita harus sentiasa update dengan keadaan semasa. Sudah pasti inovasi ataupun bahan bantu belajar yang dihasilkan itu memerlukan penambahbaikan yang berterusan. Nah, jadi saya percaya guru-guru yang hadir pada petang ini adalah merupakan guru-guru yang kreatif dan inovatif. Saya percaya sudah ada banyak bahan bantu belajar yang telah dihasilkan oleh guru-guru, khususnya di dalam menyokong kepada pembelajaran anak-anak murid kita di dalam kelas. Seterusnya saya ingin kongsikan antara beberapa ciri-ciri inovasi bahan bantu belajar yang baik, di mana pada petang ini uh, bahan bantu belajar yang akan kami kongsikan itu adalah berfokuskan kepada murid. Murid yang bahan bantu belajar ini murid akan gunakan untuk pembelajaran kendiri, mereka boleh gunakan di dalam setting yang sebenar, mereka dapat menggunakan bahan ini bukan untuk kepahaman diri mereka sahaja, tetapi mereka juga boleh memberikan penerangan kepada murid-murid yang lain. Oke, yang pertama, inovasi bahan bantu belajar yang baik adalah sudah pasti yang pertama, haruslah relevan dan selaras dengan kurikulum. Nah, di dalam kurikulum kita, di dalam setiap bahan bantu belajar yang disediakan itu kita harus merujuk kepada dokumen yang telah disediakan oleh pihak kementerian, merujuk kepada dokumen kurikulum, merujuk kepada rancangan pengajaran tahunan, merujuk kepada rancangan pengajaran harian yang telah disediakan. Nah, dokumen-dokumen ini adalah merupakan rujukan kepada kita tentang apa sebenarnya bahan bantu belajar yang sesuai dan relevan kita gunakan, di mana itu adalah selaras dengan keperluan kurikulum yang telah digariskan oleh pihak kementerian. Yang kedua, sudah pasti inovasi bahan bantu belajar yang sangat baik itu adalah mendorong pemikiran yang kritis dan kreatif dalam kalangan murid itu sendiri. Nah, mungkin guru-guru ketika kita mulai merancang atau memikirkan apa sebenarnya bahan bantu belajar yang sesuai untuk murid kita, sudah pasti kita mengharapkan daripada bahan yang diberikan itu menyokong kepada kehebat, kemahiran berpikir aras tinggi, di mana ketika mereka menggunakan bahan itu tidak hanya memudahkan mereka, tetapi mendorong dan juga membantu mereka untuk menguasai kemahiran berpikir aras tinggi. Nah, yang ketiga, sudah pasti bahan bantu belajar itu hendaklah menarik dan interaktif sesuai dengan pendekatan digital pada pada masa ini. Guru-guru boleh memikirkan bahan bantu belajar yang menarik dan berinteraktif, di mana kita melihat pada hari ini murid-murid kita sangat gemar bermain permainan dalam talian. Mungkin itu merupakan, kita boleh ambil ide itu, kita boleh membentuk satu proyek inovasi berasaskan gamifikasi. Gamifikasi ini merupakan inovasi di mana kita mengambil feature-feature yang ada di dalam game itu untuk masuk dan kita ubah sesuai menjadi setting dalam bentuk pendidikan. Nah, seterusnya yang keempat adalah di mana bahan bantu belajar ini adalah merupakan boleh diakses dan inklusif untuk semua murid. Di mana bahan bantu belajar ini bukan hanya kita berfokus kepada murid perdana, tetapi sudah pasti ini akan dapat digunakan bagi murid-murid pemulihan, murid-murid PPKI, murid-murid PPKI program khas pemulihan integrasi, pendidikan khas integrasi. Seterusnya, kita ingin memudahkan pemahaman murid, di mana kita bukan hanya di dalam inovasi bibi yang dihasilkan itu, kita tidak ingin merumitkan murid, tetapi sudah pasti kita ingin memudahkan agar pemahaman konsep itu dapat diterangkan dengan baik secara berperingkat, secara terperinci kepada murid-murid kita di dalam kelas. Salam sejahtera, Cikgu Kizi dan Cikgu Rohaini. Terima kasih karena bersama-sama pada petang ini. Seterusnya, yang terakhir, sudah pasti inovasi ini haruslah mudah digunakan dan diuruskan. Kalau kita melihat
di sekolah-sekolah kita yang seperti yang saya kongsikan tadi, mungkin ada sekolah kita yang tidak memiliki akses ataupun bilik kemudahan yang lengkap untuk menyimpan peralatan. Jadi kita memikirkan apa inovasi bahan bantu belajar yang mudah digunakan dan mudah diuruskan. Di mana ini bukan hanya memudahkan tugas guru, tapi sudah pasti penyimpanan, perekodan, dan juga pengubahsawian dan penambahbaikan itu dapat dilaksanakan kepada bahan yang telah kita hasilkan itu. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatan pada petang ini. Seterusnya saya serahkan kepada Cegu Eni Wong untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih, Cegu-Cegu. Selamat. Pencapaian dan perkongsian bagi inovasi Tutuku Bulugu. Saya ingin berkongsi kejayaan yang telah dicapai melalui inovasi kami yang dinamakan Tutuku Bulugu. Inovasi ini dibangunkan bagi membantu murid tahun 2 menguasai kemahiran menggunakan nomor secara menyenangkan dan interaktif, sekaligus meningkatkan kepahaman dan minat mereka dalam topik tematik. Hasil daripada pelaksanaan dan impaknya dalam bilik kerja, Tutuku Bulugu telah dipertandingkan dalam karnival inovasi dan reka bentuk peringkat SK Timbua Ranau pada 7 Julai 2024. Dalam pertandingan tersebut, inovasi ini berjaya meraih anugerah perak sekaligus memberi semangat untuk kami terus memperbaiki dan mengangkatnya ke tahap yang lebih tinggi. Seterusnya, inovasi Tutuku Bulugu telah dibawa ke peringkat PBL dan inovasi PMT STEM peringkat negeri Sabah yang dianjurkan oleh PPB Tuaran. Dalam pertandingan tersebut yang berlangsung pada 8 Agustus 2024. Inovasi ini telah berjaya mendapat hati juri dan membawa pulang anugerah emas, yaitu pengiktirafan tertinggi di peringkat negeri. Kejayaan ini bukan sahaja membuktikan keberkesanan alat bantu inovasi dalam PMT, malah menjadi bukti bahwa inovasi dari sekolah luar bandar juga mampu bersaing di peringkat negeri. Selagi ada usaha, kreativitas, dan kesungguhan, kami berharap Tutuku Bulugu dapat terus diperkembangkan penggunaannya dan memberi inspirasi kepada warga pendidik yang lain. Seterusnya, saya ingin berfungsi mengenai salah satu pencapaian membanggakan dengan meraih anugerah emas di peringkat negeri Sabah sempena pertandingan festival STEM dan TWIT yang berlangsung di Amerskem Ranau pada 20 hingga 21 Agustus 2024. Pertandingan ini telah dianjurkan oleh pejabat pendidikan daerah Ranau. Pernyataan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kami untuk berkongsi ide dan kreativitas, malah memberi ruang kepada kami untuk membina pengalaman berharga bersama individu lain dari seluruh negeri. Kami sangat berbesar hati karena diberi peluang untuk mempersembahkan hasil inovasi yang lahir dari keperluan yang sebenar murid di sekolah kami sendiri. Semoga inovasi Tutuku Bulugu ini dapat memberi inspirasi kepada lebih ramai guru untuk terus berinovasi dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di bilik kerja, khususnya dalam subjek matematik. Seterusnya, pembentangan seterusnya oleh Cikgu Jaidah. Terima kasih rekan saya, Cikgu Eni.
Oke, seterusnya saya akan membentangkan apakah itu tutuku bulugu. Oke. Tutuku bulugu berasal daripada perkataan dusun yang bermaksud pembaris bulat. Inovasi ini merupakan alat bantu mengajar yang direka khas untuk membantu murid memahami konsep pembundaran nombor dengan cara yang lebih mudah, interaktif, dan menyeronokkan. Oke. Apakah masalah yang dikenal pasti? Oke, melalui pemerhatian dalam sesi PDP matematik, ramai murid tahun 2 menghadapi kesukaran dalam topik pembundaran nombor, terutamanya untuk menentukan nilai yang perlu dibundarkan ke puluh atau ratus terdekat. Hal ini menjejaskan pemahaman mereka dalam operasi asas yang melibatkan anggaran dan pengiraan. Berdasarkan kepada penyataan masalah tersebut, berikut merupakan objektif inovasi tutuku bulugu, yaitu yang pertama, meningkatkan kemahiran pembundaran nombor, mana dia membantu murid memahami dan menguasai teknik pembundaran nombor dengan betul. Dan objektif yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi murid, di mana menarik perhatian murid dalam meningkatkan keseronokan dalam pembelajaran matematik, khasnya topik pembundaran nombor. Keunikan inovasi tutuku bulugu. Yang pertama, reka bentuk bulat yang mudah digunakan oleh murid. Yang kedua, menggunakan warna dan petunjuk visual yang jelas dan mesra murid. Seterusnya, dia boleh digunakan secara individu atau berkumpulan dalam aktiviti pembelajaran. Tutuku bulugu ini dia melibatkan kos yang rendah. Jika kita gunakan di sekolah hanya sekitar dalam RM3 untuk satu pembinaan tutuku bulugu. Oke, seterusnya bagaimana inovasi tutuku bulugu ini kita gunakan? Oke, tutuku bulugu berfungsi seperti papan kerja interaktif yang boleh digunakan semula. Murid akan menulis nombor pada ruang yang disediakan, kemudian mencuba untuk membenarkan nombor tersebut sama ada ke atas atau ke bawah bergantung kepada arahan guru. Oke, sebagai contoh, guru akan memberi satu set nombor seperti 156 dan murid akan menggunakan alat itu untuk menentukan sama ada perlu dibundarkan kepada 160 atau 170. Proses ini melibatkan penulisan pemikiran logik dan semakan jawaban secara kendiri. Maksudnya penggunaan tutuku bulugu, bila murid menulis 156, pembaris bulat itu kita arahkan ke di mana kita kena bundarkan, sama ada kepada puluh yang terdekat atau ratus yang terdekat. Oke, selepas kita letak pembaris bulat itu di tempat yang kita bundarkan, tentunya kita akan melihat pintu mana yang contohnya 156 dibundarkan kepada puluh yang terdekat tadi. Ya. Jadi puluh itu pembaris bulat diarahkan kepada angka 5. Dan kita akan lihat sebelah, kita akan gariskan nombor yang bersebelah dengan yang kita letak bulatan tadi, dan kita lihat pintu mana yang dia terlibat dalam pintu mana, sama ada dia terlibat dalam pintu 0 hingga 4 ataupun 5 hingga 9. Oke, jadi kalau 6 dia terlibat dalam pintu 5 hingga 6, maksudnya kita kena tambah 1 pada nombor yang kita letak bulatan tadi. Jadi murid akan tambah 1 dan selepas itu mereka akan letak 0 selepas dia bundarkan. Oke, dengan penggunaan yang berulang kali dan murid buat sendiri, pembaris yang mereka buat sendiri itu akan memberi keseronokan kepada murid. Mereka guna sendiri pembaris, buat sendiri pembaris dengan mereka nampak sendiri bagaimana mereka membuat pembundaran menggunakan bahan interaktif tadi. Oke, seterusnya
dipaparkan gambar-gambar pelaksanaan penggunaan tutu kubu-lugu dalam sesi PDP. Okey, gambar-gambar ini adalah murid-murid tahun 2. Okey. Ini gambar ini ada 2 gambar yang di atas itu kita guna bahan interaktif, dan yang di bawah itu adalah penggunaan digital. Seperti yang kita lihat, murid-murid menggunakan alat ini secara aktif dan bersemangat semasa menjalankan aktiviti pembundaran. Aktiviti ini kita boleh jalankan secara berkumpulan, individu, di mana murid sendiri yang akan menulis nombor dan membundarkannya, dan guru akan membuat semakan daripada hasil jawapan murid sendiri. Okay, dapatan awal menunjukkan bahawa penggunaan tutu kubu-lugu ini dapat meningkatkan tumpuan murid, memudahkan pemahaman dan menjadikan dia proses pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Okey, seterusnya ini adalah video penggunaan tutu kubu-lugu. Kita boleh lihat daripada video ini bagaimana tutu kubu-lugu digunakan oleh murid. Okay. Ini adalah paparan video langkah demi langkah penggunaan tutu kubu-lugu daripada penulisan nombor soalan sehingga mendapatkan jawapan. Murid dapat jawapan daripada soalan tersebut. Okey, apa yang menarik melalui penggunaan tutu kubu-lugu ini ialah murid kelihatan seronok, fokus dan berani mencuba tanpa rasa takut untuk melakukan kesilapan. Dan mereka juga lebih mudah memahami konsep kerana melibatkan pengalaman secara visual dan kinestetik. Video ini menunjukkan bahawa tutu kubu-lugu bukan sahaja mudah digunakan tetapi juga mampu meningkatkan penglibatan murid dalam PDP matematik, terutamanya dalam topik yang dianggap sukar sebelum ini. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Cikgu Ezlin. Okay, selamat petang. Okay, selamat petang semua. Jadi saya terima kasih kepada Cikgu Jaida dan saya akan teruskan kepada bahagian tutu kubu-lugu digital. Tutu kubu-lugu digital ini adalah satu bahan interaktif digital yang mana dibuat ataupun dibina bersama-sama dengan inovasi tutu kubu-lugu version yang kita gunakan tadi, iaitu bahan maujud lah. Jadi apa yang kami buat adalah kami gunakan ataupun kami jadikan bahan ataupun idea tutu kubu-lugu itu kepada 2 versi. Yang pertama ialah tadi kita sudah dengar daripada Cikgu Jaida, iaitu satu bahan maujud yang mana murid boleh pegang, boleh guna, dan yang bahagian yang sekarang saya akan terangkan kepada tutu kubu-lugu digital yang mana
murid boleh gunakan bukan sebagai bahan maujud, tetapi juga kita gunakan sebagai guru, kita boleh gunakan sebagai bahan interaktif digital yang boleh kita gunakan di dalam kelas dan juga boleh digunakan oleh murid ataupun ibu bapa di rumah. Jadi kita tengok apa yang ada di dalam Tutuku Belugu Digital. Okey. Dalam Tutuku Belugu Digital, apa yang kami tekankan di dalam adalah apa yang ada di dalam Tutuku Belugu Digital ialah kami bangunkan satu menggunakan teknik Tutuku Belugu. Maksudnya murid itu boleh melakukan latihan ataupun latih tubi di dalam menggunakan digital ni. Maksudnya kalau orang ada tab, orang boleh guna tab, dan selain itu orang boleh guna di dalam telefon ataupun di laptop sendirilah. Jadi macam mana dia digunakan? Nanti sebentar lagi kita akan tengok video bagaimana murid membuat atau menyelesaikan masalah pembundaran menggunakan bahan Tutuku Belugu Digital. Jadi di dalam sini juga kami juga telah membuat satu di dalam Tutuku Belugu Digital ini juga kita sediakan contoh atau demo pelaksanaan. Maksudnya di sini ini bila kita gunakan sebagai guru, kita gunakan di dalam kelas, kita bagi contoh. Maksudnya kita tidak perlu lagi tulis, boleh juga kita tulis, tapi bila kita menggunakan Tutuku Belugu Digital, dia lebih memudahkan guru-guru lah, di mana dia ada contoh-contoh yang kita boleh tunjukkan kepada murid-murid contoh soalan dan juga macam mana dia diselesaikan menggunakan teknik ataupun inovasi Tutuku Belugu. Inilah seterusnya. Gini. Seterusnya, ini adalah bahagian yang paling penting di dalam inovasi Tutuku Belugu Digital, yang mana di dalam Tutuku Belugu Digital, idea sebenarnya adalah kita mahu murid itu tahu menyelesaikan soalan pembundaran menggunakan langkah-langkah dengan bantuan bahan maujud dan juga bahan-bahan seperti inilah digital. Jadi di dalam Tutuku Belugu kami telah membuat ataupun 5 langkah penting di dalam Tutuku Belugu, yaitu kalau kami tengok dalam paparan dia ada nombor 1 ataupun langkah pertama, murid kena bulatkan nombor mengikut nilai tempat. Maksudnya berdasarkan soalan lah. Maksudnya bila murid perlu macam dalam ini dia ada 3 digit, maksudnya dalam ratus. Jadi bila murid itu diminta untuk bundarkan nomor ini kepada ratus yang terdekat, maksudnya bulatan itu, kenapa kita panggil Tutuku Belugu itu sebenarnya? Sebab belugu itu yang kita panggil sebagai satu benda yang paling penting. Walaupun pembaris ini bukan bulat, tapi kami pilih untuk dia pembaris bulat sebab bulat itu bulatan itulah yang penting di dalam Tutuku Belugu, yang mana dia akan buat berdasarkan soalan. Maksudnya bila soalan dia mahu kita bundar kepada ratus yang terdekat, jadi bulatan itu mesti berada, orang akan gerakan kepada di ratus lah. Jadi untuk langkah kedua pula, kita akan tengok langkah kedua dia gariskan nombor sebelah kanan. Biasanya kalau kita sebelum ini kita mengajar ataupun saya sendiri mengajar tanpa Tutuku Belugu, kita akan tengok, okey kita tengok di sebelah, begitu kan? Jadi itu juga yang kita tekankan di sini. Untuk langkah kedua kita suruh murid untuk gariskan nomor sebelah ataupun kita tengok nomor sebelah. Macam yang tadi video tu dia memang ada ada apa kita panggil itu pembariskan, tapi kita mau murid tengok nomor sebelah kanan yang dibulatkan. Lepas tu untuk langkah ketiga kita periksa peraturan pembundaran. Ini yang selalu kita tengok. Kalau 5 ke atas, dia mesti tambah 1. Kalau 4 ke bawah, mesti tambah 0. Kadang-kadang murid sendiri tidak paham apa yang mau tambah, apa yang mau tambah 0, apa yang mau tambah 1. Jadi di sini, bila kita buat Tutuku Belugu ini,
sebenarnya murid boleh nampak apa sebenarnya, di mana keadaan itu berlaku. Maksudnya bila dong periksa, kita suruh periksa sebelah kanan itu, dan kalau kita tengok yang tadi dalam video, kita boleh nampak di bawah nomor sebelah kanan itu, dia ada pintu. Nah, kita sudah sediakan pintu untuk 0 hingga 4, bila dong buka, dia akan tambah 0. Yang 5 hingga 9 itu, dia akan tambah 1 lah. Dan di mana kita perlu tambah, kita akan letak yang di atas tuh. Jadi, kalau kamu perasan dalam video tadi, kita akan letakkan tambah 0 ataupun tambah 1 di atas itu bulatan yang bulatan itu kan, dia ada 2 bulatan yang di atas. Jadi, disinilah langkah keempat murid kena buat, yaitu tulis tambah nomor dalam bulatan. Maksudnya, kalau kita sudah pilih tadi, contoh dia adalah di dalam kumpulan 0 hingga 4, jadi dia akan tambah 0. Maksudnya, bila dalam bulatan itu ada nomor 2, dia akan tambah 0. 2 tambah 0. Maksudnya, dia akan kekal jadi 2 lah. Jadi, tapi kalau bila dia tambah 1, murid itu akan tambah 2 tambah 1. Maksudnya, yang berada di dalam bulatan akan menjadi 3. Gitu. Jadi, seterusnya adalah langkah yang terakhir, yaitu langkah 5. Murid kena buat jawapan. Dan jawapan itu, murid kena salin nomor di hadapan bulatan. Maksudnya, itu yang saya cakap tadi, dia ada sama ada tambah 1 atau tambah 2. Lepas itu, semua nomor yang selepas atau ke kanan dan selepas dia akan jadi 0. Nah, jadi di sana murid sudah dapat sedikit sebanyak macam mana cara kita menyelesaikan, ataupun lebih tepat lagi, kalau macam saya sebagai seorang guru pemulihan, bila kita terang macam biasa, memang murid agak susah untuk paham lah. Tapi bila kita ada benda ni, murid akan paham situasi dia. Situasi macam mana pemudaran itu berlaku dari segi apa yang mau tambah. Maksudnya step by step itu sangat penting untuk murid-murid yang ada masalah lah untuk memahami tajuk pembenaran ini. Jadi seterusnya, oke, saya tunjukkan demo yang ada di dalam Tutuku Bulugu Digital. Oke, ini adalah video. Oke, ini adalah cara ataupun ini adalah satu demo lah. Ini bahagian demo. Maksudnya bila nomor ini 344, murid perlu tekan setiap step. Setiap contoh nomor 1, macam ini dia akan jadi. Bulatkan nomor nilai tempat, and then dia kena garis untuk langkah kedua. Dan langkah ketiga, nah ini periksa. Maksudnya ada pintu di bawah ini kan, dia kena periksa. Dia tambah 1 ataupun tambah 0 lah. Di sini dia ada nomor 0 hingga 4 dan juga 5 hingga 9. Oke. Oke, di sini jawaban dia, semua nomor yang berada di sebelah kanan kena jadi 0. Oke, ini pula video seterusnya yang tadi itu demo. Jadi ini adalah yang seterusnya ini video yang sedang berjalan ini. Ini adalah macam mana kita mau buat bagi murid guna video, kita gunakan bahan digital ini. Maksudnya kita bagi ini dan murid akan tekan.
dia interaktif, boleh tekan, dan apa yang murid tulis ialah nomor dan juga tekanlah. Maksudnya orang akan selesaikan soalan di dalam ini menggunakan bahan digital tutup buku inilah. Ini sebenarnya aplikasi yang kami gunakan ini sebenarnya hanya kami gunakan menggunakan AI dan juga base dia adalah PowerPoint saja. Jadi ia sangat mudah dan semua guru-guru juga boleh sebenarnya kita bina sesuatu yang boleh membantu, terutamanya dari untuk digital inilah. Dia bukan saja untuk bantu kita, tetapi bantu untuk kita lebih dapat menerangkan lebih terang ataupun jelas kepada murid-murid kita sendiri. Oke. Seterusnya, ini adalah video. Saya akan tunjukkan satu video murid sendiri main. Oke. Ini adalah satu, dia memang video ini tidak dapat dimainkan, maaf semua guru-guru. Oke. Ini adalah satu gambar lah, ini sebagai gambar, mana murid sendiri, murid ini menyelesaikan soalan yang diberikan oleh guru di dalam menggunakan tutup buku digital inilah. Maksudnya macam mana dia gunakan adalah seperti yang dalam demo, dalam video tadilah. Murid tulis nomor, orang hanya perlu tulis nomor, dan juga tekan bulatan ataupun setiap langkah tuh kalau orang dapat selesaikan sendiri tanpa demo, maksudnya murid itu coba buat sendiri, orang hanya akan gunakan step yang ada di tepi itu sebagai panduan saja. Maksudnya orang akan buat sendiri, tulis sendiri, bulatan, garis, itu semua. Maksudnya orang tidak menggunakan untuk butang-butang yang adalah, orang tidak akan menggunakan butang-butang yang ada, cuma orang akan baca ataupun jadikan 5 langkah itu sebagai panduan sahaja. Jadi murid ini sebenarnya boleh buat berulang kali dan juga orang boleh cek sendiri jawaban orang lah di dalam bahan interaktif digital ini. Dan selain itu kami juga sebenarnya sudah bekalkan kepada beberapa macam siapa ibu bapak ataupun murid yang betul-betul memerlukan ini kepada untuk ibu bapak guna untuk ajar ataupun murid sendiri guna di rumah lah, macam terutamanya murid-murid yang kurang paham, maksudnya memang susah untuk dia paham mendengarkan, jadi kita bekalkan bahan ini supaya murid lebih paham dan juga murid lebih mahir lah dalam tajuk pembundaran. Oke. Seterusnya, ini adalah kelebihan ataupun kebaikan menggunakan buku Blugo, di mana yang mudah digunakan oleh murid-murid. Dia sama ada itu maujud ataupun digital, dia memang sangat mudah digunakan dan juga sangat interaktif untuk murid lah. Maksudnya bila kita guna bahan yang dorang boleh sentuh, boleh main, dorang akan lebih paham. Berbanding dengan bila kita gunakan talk and talk, jangan maksudnya kita ajar di papan tulis, kita tulis. Kadang-kadang murid susah untuk paham, tapi bila ada benda wujud ataupun bahan yang dorang boleh main, mungkin lebih mudah untuk murid-murid ini paham ataupun lebih mahir lah. Dan tidak kita mungkin boleh dikongsikan kepada orang lain.
Jadi yang seterusnya adalah memudahkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik kerja. Ya, ini betul-betul memang sangat bagi saya sangat membantu dalam bilik kerja. Jadi sebab murid boleh nampak dengan jelas berbanding dengan bila kita ajar di depan bulat ini, tengok sebelah kanan. Walaupun sebelum ini saya ada buat satu yang gunung, maksudnya kalau kosong, nomor 0 hingga 4 dia akan turun. Nah, itu adalah peraturan pembundaran. Tapi apa feedback ataupun isu yang saya jumpa di sana, murid tidak tahu bila dia guna dan juga di mana perlu dia guna. Jadi inilah sebabnya terjadinya ataupun kami bina ataupun kami bangunkan satu inovasi yaitu Tutuku Belugo supaya murid lebih nampaklah membantu kita sebagai guru dan juga murid itu sendiri. Seterusnya boleh digunakan untuk guru-guru lain juga. Maksudnya guru-guru yang mempunyai masalah yang sama ataupun guru-guru yang memang selalu murid-murid orang ada masalah pembundaran lah. Jadi ini inovasi ini kami memang harap-harap dapat membantu bukan saja murid-murid tapi guru-guru yang memerlukan ataupun yang mempunyai masalah yang sama. Jadi, sampai sini sahaja sebenarnya kami punya perkongsian tentang Tutuku Belugo. Jadi, sebelum kita masuk kuis ataupun penutup, ada soalan untuk kami penceramah untuk hari ini. Mungkin kami boleh jawab ataupun Olan untuk perkongsian pada hari ini ataupun cadangan penambahbaikan. Kami memang alu-alukan cadangan penambahbaikan daripada guru-guru untuk menjadikan inovasi ini lebih menarik ataupun kalau ada guru-guru nampak inovasi ini perlu dipertingkatkan bagian ini ataupun boleh kita gunakan untuk ini pula. Jadi adakah guru-guru yang di sini peserta-peserta ataupun yang ada pada hari ini boleh bagi feedback ataupun kita adakan soal jawab lah. Ada soalan sebelum kita pergi quiz dan juga penutup untuk hari ini. Sebab masa pun macam baru jam 4 kan, laju. Kalau ada apa-apa soalan mungkin guru-guru boleh tanya lah. Kami akan coba jawab. Ya, Cikgu Aisyah, ada soalan ataupun cadangan penambahbaikan yang boleh kami perbaiki, boleh ambil untuk memperbaiki lagi kami punya inovasi ataupun teknik pembundaran. Oke, soalan dari Cikgu Aisyah. Bahan ini boleh di-share kah? Oke. Sebenarnya sekarang kami dalam proses untuk mendapatkan hak cipta lagi sebab sekarang pun kami masih dalam penambahbaikan ini untuk memantapkan lagi untuk dia jadi app benar. Jadi sebenarnya kami akan tunggu dulu untuk dapatkan hak cipta lah dan selepas itu kami boleh kongsikan. Nanti mungkin Cikgu Aisyah boleh Cikgu design, then kata design. Mungkin boleh kontak ataupun share nombor, boleh kontak dengan kami lah selepas ini ataupun Cikgu Halsan sendiri boleh kontak di TikTok yang macam dia bagi tadi, adakah dia bagi? Mungkin boleh nanti selepas kami sudah dapatkan hak cipta ataupun kami sudah perbaiki, kasih mantap lagi, mungkin kami boleh share dengan yang lain lah. Lepas tu, okey, Cikgu Aisyah, macam mana teknik murid lemah yang tidak minat
bidang minat menulis, tapi bersuka minat. Oke. Teknik menulis. Menulis apa nih, Cikgu? Dia menulis cara menulis huruf kah ataupun lebih kepada matematik? Cikgu Aisyah baru masuk. Oke. Cikgu Aisyah. Untuk yang menulis, kalau BM dan Jawi. Oke. Untuk BM ataupun yang sebelum ini kami kalau macam mungkin Cikgu Aisyah boleh cek ada CDL, kami sudah kongsikan kepada CDL juga sebelum ini tentang satu bahan kami yaitu bahan iTulis. Di sana kami ada inovasi iTulis di mana di sana juga kami biasakan murid kami ada satu inovasi yang mana murid boleh belajar menulis menggunakan bahan digital. Jadi mungkin murid tidak biasa ataupun tidak suka menulis guna kertas kan, mungkin boleh try lah dia bahagian digital kah, kita gunakan bahan digital yang murid boleh bagaimana kita panggil itu, dia lebih tertarik lah. Sebenarnya ya, saya gunakan bahan digital juga, Cikgu Aisyah guna bahan digital untuk tarik minat murid. BM dan Jawi, oke. Kalau BM kami ada buat iTulis, kalau Jawi kami ada juga satu ustazah, ya, jadi admin sudah kongsikan perkongsian iTulis yang telah kami buat pada CDL yang lalu. Jadi untuk Jawi sebenarnya memang guru agama ataupun di sekolah kami SK Timbua ada satu bangunkan macam iTulis, tetapi dia dipanggil iKataba. iKataba ini khas untuk huruf-huruf Jawi. Jadi kalau siapa yang berminat bahan digital contoh di mana kami ada bahan dia, nanti mungkin Cikgu Aisyah selepas ini boleh kontak kami, nanti kita akan bincangkan lah. Kita boleh kontak dengan Cikgu Halsen. Kalau macam mau menghubungi kami untuk dapatkan bahan digital ataupun perkongsian digital, mungkin kamu boleh guru-guru boleh kontak kami melalui Cikgu Halsen lah. Oke. Nanti kami akan letakkan link yang boleh dihubungi lah selepas ini. Oke. Tapi Cikgu Dizen, Cikgu Aisyah ataupun Cikgu Niklala, Cikgu Salha, sebenarnya boleh nanti kamu kontak kami saja, nanti kita akan bincangkan perkongsian. Ya, boleh juga. Boleh juga tuh nanti kita bincang. Kamu kontak saja di TikTok Cikgu Halsen yang telah dikongsikan sebentar lagi, ataupun selepas ini kami akan share semula lah link untuk kamu boleh hubungi dengan kami. Oke, ada lagi kah soalan ataupun penambahbaikan? Ya, untuk yang tambahan tadi itu, Cikgu Aisyah bahan digital contoh dia macam mana? Maksudnya kita bagi murid menulis bukan di atas kertas, tapi bahan digital macam tab ataupun laptop, telepon, itu boleh sebenarnya bagi murid belajar. Sebab sekarang nih dia memang sudah kan tab-tab yang boleh ada pen dia, jadi murid boleh belajar menulis di sana lah. Dia sebenarnya kita fokus untuk digital, kita lebih fokus kepada teknik dia macam mana menulis, macam iTulis yang telah kami buat sebelum ini, dia lebih fokus kepada peraturan untuk menulis dengan kualiti lah, meningkatkan kualiti dia. Maksudnya murid menulis dengan kemas, 1, 2 kedudukan dia yang betul, dan juga teknik-teknik dia menulis. Maksudnya kita tidak pikir macam dia tidak perlu tulis banyak. Yang penting orang tahu dalam punya peraturan menulis, dan juga yang sebenarnya minat. Kita mau murid minat untuk menulis.
Jadi bila orang guna bahan digital, murid akan lebih bersemangat lah berbanding dengan kita pakai kertas dan juga pensel. Okay. Sekali lagi sebelum kita pergi kuis, soalan-soalan kah ataupun penambahbaikan ataupun macam mana apa yang boleh dipertingkatkan atau ada isu-isu lain yang boleh kita bincangkan kah di sini? Sebab kami pun kalau sedang mencari idea-idea untuk kita sama-sama membantu murid-murid yang ada isu di sekolah kan. Ada, kita sekarang baru pukul 4:08. Nah, ada masa beberapa menit lagi. Oke, kalau tidak kita terus kepada kuis. Untuk tutup bulu pada hari inilah. Oke. Kita akan ada satu kuis Kahoot sebelum kita akan kepada penutupan pada hari ini. Jadi sebenarnya untuk pemenang untuk Kahoot hari ini boleh kamu boleh kontak kami. Kami akan bagi bahan yang kami adalah untuk kamu. Untuk yang pemenang kamu boleh kontak kami selepas ini. Jadi mari kita buat quiz dulu. Oke, guru-guru boleh scan? Kita scan dulu untuk quiz ikut. Oke. Join. Kamu tekan PDL tutup dulu. Banyak yang untuk pemenang Kahoot hari ini kami akan share untuk tutup bulugu untuk demo satu. Kami akan share dalam bentuk PowerPoint saja. Jadi dia lebih kepada satu demo, dan yang kedua adalah latihan latih tubuh. Ada dua benda dia yang kami akan share kepada pemenang untuk hari ini. Sampai 30 dulu lah. Ya, ada lagi kan? Senang saja, ada 4 soalan saja Kahoot hari ini. Kuis kita hari ini. Oke. Sudah bahkan, boleh sudah? Kalau boleh, ya sudah. Kita akan mulai. Boleh? Ya, ada yang masuk. Kita akan start. Jadi dulu. Saat saja untuk jawab. Itu tutup bulugu maksudnya adalah pembaris bulat. Dalam bahasa tutup bulugu sebenarnya dalam bahasa dusun, tapi dalam bahasa Melayu dia adalah pembaris bulat. Next. Akil. Oke. Soalan kedua, tutup bulugu adalah untuk tajuk apa?
baju sama yang oke. Ya, tajuk pembenaran. Acong. Oke, Tutu Kebeluga untuk pendaftaran. Oke. Terusnya soalan ketiga. Betul atau tidak? Tutu Kebeluga adalah bahan bantu belajar dalam bentuk maujud dan juga interaktif. Ya atau salah? Betul atau salah? Oke, begitu. Oke. Soalan yang terakhir, Salha. Oke. Soalan yang terakhir. Berapa langkah penting dalam Tutu Kebeluga? Ini adalah langkah-langkah ini sebenarnya adalah satu kita panggil main utama ataupun benda yang paling utama di dalam Tutu Kebeluga sebenarnya. Dia ada 5 langkah step by step yang kita mau murid dapat untuk menyelesaikan satu soalan pembenaran. Jadi kita tengok siapa juara pada hari ini. Oke, fine. Salha tempat yang ketiga. Acong tempat yang kedua. Dan pemenang untuk hari ini ialah ada hadiah. Tempat pertama sudah ada hadiah. Arkehead. Oke. Tempat pertama sudah ada hadiah. Maksudnya tempat yang pertama tadi itu boleh kontak dengan kami. Kontak kami lah. Nanti kami akan share. Kami akan share di bagian chat sebentar saja lagi. Nomor telepon yang kamu boleh hubungi. Kamu boleh hubungi Cikgu Halsen di talian yang akan di-share sebentar saja di chat. Tahniah Cikgu Salha, thank you. Tahniah Cikgu Acong dan juga Cikgu Arkehead. Cikgu Arkehead nanti jangan lupa chat. Cetak dulu nomor telepon. Nah, ini nomor telepon Cikgu Halsen, nanti kamu kontak Cikgu Halsen untuk kita punya hadiah ataupun sajalah perkongsian bahan kami yang tidak seberapa ini, semoga boleh digunakan sama-sama untuk membantu murid-murid kita lah. Jadi itu sahaja perkongsian kami pada hari ini. Sebelum kami berhenti di sini, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak PDL, Puan Elsie karena senantiasa memberikan kami ruang dan juga peluang untuk berkongsi. Semoga apa yang kami kongsikan pada hari ini dapat memberikan satu ilmu ataupun lebih inspirasi kepada guru-guru lain untuk membina bahan-bahan yang boleh membantu murid-murid kita. Lah, sebenarnya ini semua benda simpel saja kita buat, tetapi apa yang penting objektif kita untuk murid-murid itu dapat mencapai objektif pembelajaran serta tajuk-tajuk yang agak susah dapat dicapai lah. Oke, jadi itu dari kami. Sekian, terima kasih kepada semua yang ada pada petang ini. Thank you. Saya serahkan kepada moderator. Cikgu Fazil. Demikianlah perkongsian yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Ribuan terima kasih diucapkan kepada para pembentang, Cikgu Halsen Justin, Cikgu Eni Wong, Cikgu Eslin Laduni dan Cikgu Jeda Wasili
atas sesi hand-on yang sungguh bermakna tadi. Mohon semua guru mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang dikongsikan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri CDL ini pada setiap hari Kamis pada masa yang akan dimaklumkan. Baiklah, untuk makluman awal peserta minggu hadapan siri ke-123, kita akan buat CDL yang bertajuk I'm Fact. Jadi sebarang pemakluman akan dikongsi melalui WhatsApp dan Telegram CDL. Guru-guru rakan pendidik, jangan lupa isi link kehadiran yang dikongsikan di dalam chat. Sebelum kita bersurai, seperti biasa, mari kita mengambil gambar untuk kenang-kenangan dan bukti kehadiran. Kita semua yang hadir pada Zoom petang ini untuk on kamera dan senyum. Mohon bantuan Azwani untuk ambil gambar ya. Terima kasih Azwani. Ya, cikgu-cikgu. Bersedia, saya ambil gambar muka surat pertama dulu. Okay, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Okay, freestyle cikgu-cikgu. 1, 2, 3. Okay. Baik, terimalah pantun dari saya. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di sesi CDL akan datang. Selamat berehat. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye.